21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 108. Muka surat 108. Kita sampai dekat, dia kata saksian daripada Tuhan atas sah iman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sah iman orang-orang yang beriman, yakni sahabat-sahabat Nabi. Okey. Iman Nabi pun Allah endorse, sahkan iman Nabi. Dan siapa yang ikut Nabi juga disahkan iman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat kata sami'na wa ata'na. Okey. Dan menegah mereka daripada kata sami'na wa asaina. Kita ingat balik kuliah kita bulan depan kan, bila turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalau sekiranya kamu tunjuk kejahatan ataupun kamu sorok dalam hati kamu kejahatan, Allah akan hisap dosa pahala. Sahabat-sahabat bila dengar ayat ni jadi takut. Kalau tunjuk jahat jadi dosa tak apa. Mereka kata ni hak duk ingat dalam hati ni, hak tu pun nak jadi dosa. Oh, mereka kata jenuh. Mereka pergi jumpa Nabi, macam mana ni ya Rasulullah, macam ni punya ayat sudah turun. Nabi kata apa? Nabi kata itu ayat Quran ke apa? Mereka kata ayat Quran. Kalau ayat Quran kata sami'na wa ata'na. Oleh kerana itu Quran, kita tak ada pilihan, melainkan kita kena kata sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Tak boleh dah nak kona macam-macam, tak boleh. Baik. Bila Nabi ajak macam tu dekat sahabat, dan sahabat pun terus kata sami'na wa ata'na, maka sahlah iman para sahabat Nabi. Okey. Kalau kata sami'na wa asaina, habis iman dia bermasalah. Kami dengar ayat Quran tapi kami bantah, kami engkar, rosak iman. Kita dengan Islam tak boleh kata no. Kita dengan Islam bila mai ayat Quran, bila mai hadis yang sahih, kita kena kata sami'na wa ata'na. Itu syarat dia. Baik, serta dijunjung oleh sahabat-sahabat Nabi segala perintah Rasulullah. Sahabat Nabi dulu, Nabi kata apa pun mereka taat. Maka Tuhan turunkan Quran yang menunjukkan atas puji atas iman Nabi dan iman sahabat-sahabat Nabi. Allah turun ayat nak puji Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maka dipersaksikan mereka di dalam firman Allah. Seperti kata Ibnu Abbas dalam hadis, fa'anzalallah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Turun ayat tu. Apa dia? Dan diturunkan Allah firman-Nya yang bermaksud telah dibenarkan oleh Muhammad Rasulullah dengan barang yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Nabi Muhammad, apa juga yang Tuhan turun dalam Quran, sami'na wa ata'na. Dan dibenarkan oleh orang-orang yang beriman dengan Allah dan Nabi-Nya. Siapa mereka ni? Sahabat Nabi. Bila turun ayat Quran, sami'na wa ata'na, maka dibenarkan oleh mereka, yakni para sahabat Nabi, bahawasanya itu Quran dan jumlah barang yang di dalamnya. 6,000 ayat lebih dalam Quran tu, semua sahabat tak tolak walau satu huruf. Tak tolak. Semua mereka pakai. Daripada syariat-syariatnya dan hukum-hukumnya adalah diturunkan daripada sisi Allah Tuhan Azza wa Jalla. Okey. Nabi dan sahabat Nabi, Quran hak seketul itu 6,000 ayat lebih ada dalam tu, mereka pakai semua, tak ada tolak. Mereka pakai semua, mereka tak tolak. Kita hari ni banyak dah tolak, tuan-tuan. Banyak, tuan-tuan. Cukup banyak kita tolak ayat Quran pada hari ini. Bagaimana kedudukan kita kalau banding dengan Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Jauh kita ni. Kita cakap pandai. Kita hari ni cakap cukup pandai. Sampai orang kata, Haji, orang panggil Haji kat kita. Haji, ayat Quran Haji baik-baik sikit. Dia kata, dah lah aku tahu lah ayat Quran. Tapi hang fikir tengok lah zaman lah, dia pikir tu. Nampak tuan? Oh, takut tuan. Takut.
Riuh LGBT pi belara di Kuala Lumpur. Kuliah kita masjid ni lepas bayar balik pula. Yang kita cerita itu ni, bukan kita oleh hal depan ni pun. Kita cakap awal dah. Pasal apa? Pasal benda ni Quran dah cakap awal dah. Itu aja cerita dia. Dan kita dah bawa cerita sampailah kepada cerita Al-Bahrul Mayyit. Lokasi kejadian yang sangat dahsyat dalam dunia ni. Tempat Allah menterbalikkan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam atas kesalahan mereka mengamalkan homoseksual. Atas kesalahan mereka buat liwat. Dan kita dah bawa mai cerita dalam kuliah kita di masjid ni, kita dah bawa mai cerita macam mana arkeologis barat, ahli kaji arkeologi ni, mereka sampai hasil daripada kajian mereka tu, finding yang mereka dapat, mereka kata kawasan Laut Mati itu adalah kawasan yang dipercayai dulu berlaku satu gempa kuat di kawasan itu. Sehingga ke bumi dia terpelonok, masuk di tenggelam jauh di bawah daripada paras muka bumi dan daripada paras laut. Terbenam masuk ke bawah. Benda ni siapa kata? Arkeologis yang pergi buat kajian, dan dia ni bukan orang Islam pun. Tapi finding ataupun dapatan yang dia dapat daripada kajian dia tally dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana tu Nabi dan para sahabat Nabi bila mai whatever cerita dalam Quran cuma kata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kemudian firman Allah lagi, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tiap-tiap seorang daripada mereka itu, yakni daripada nabi-nabi dan daripada para sahabat Nabi. Tiap-tiap seorang daripada mereka itu, yakni daripada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi, percaya mereka itu akan Allah, percaya mereka itu akan malaikat, percaya mereka itu akan kitab-kitab, dan percaya mereka itu akan Rasul yang diutuskan Allah ke muka bumi. Percaya semua. Yang tu duduk dalam apa tuan-tuan? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Tak boleh tolak walau satu. Tak boleh tolak. 6 rukun iman tu mesti kena percaya, bukan percaya mulut, tapi percaya sampai ke lubuk hati. Kena percaya tu 6 benda yang disebut. Dalam rukun iman tu mesti percaya secara jazam, secara bulat 100% percaya. Sebut kata Allah, percaya. Sebut kata malaikat, percaya. Sebut pasal Nabi, percaya. Sebut pasal kitab, percaya. Sebut pasal hari kiamat, percaya. Sebut pasal qada dan qadar, percaya semua. Tidak boleh ada calak sikit pun dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dia pergi satu persatu. Dia kata setiap nabi dan para sahabat Nabi ini percaya kepada Allah, malaikat, kitab dan segala pesuruhnya. Maka iaitu 4 martabat daripada usulul iman. Benda di benda asas, benda fundamental, orang putih kata. Benda-benda basic dalam agama. Dan segala daruriyatnya. Daruriyat ni maksud dia apa? Benda yang necessity. Benda yang tak dapat tidak. Satu keperluan kepada kita untuk pegang kepada rukun iman. Mesti, dia kata. Baik, masalah. Dia pergi satu persatu. Percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat. Tuan-tuan, dia ada hadis. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal. Okay, Nabi pernah ditanya, banyak-banyak amalan ni, amalan paling baik apa dia? Qal, jawab Nabi, al-imanu billah wa rasulih. Banyak-banyak amalan ni, nak tanya ni bulan Rejab ni apa amalan kita nak buat, esok mai bulan Syaban apa amalan kita nak buat, esok mai Ramadan apa amalan kita nak buat. Yang tu semua pun penting. Tapi Nabi kata apa? Hak paling penting. Hak paling penting apa dia? Al-imanu billah. Hang percaya kat Tuhan dulu. Hak tu nombor 1. Percaya dekat Tuhan dulu. Hak tu nombor 1. Kalau hang tak percaya kat Tuhan, puasa sampai setahun pun tak nak guna.
Percaya dekat Tuhan dulu. Apa maksud percaya dekat Tuhan? Maksud dia, semua benda yang Allah sebut dalam Quran tu kita percaya. Pasal apa? Pasal itu Allah yang hantar mai kat kita. Ada yang tu, kita ada syarat penting. Untuk kita nak buat amalan-amalan lain. Al-imanu billah wa rasulih. Kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena pegang, dia kata. Baik, so percayakan Allah, percayakan malaikat tu apa dia? Dia kata bermula, percaya Allah itu ialah percayakan Tuhan itu tiada sekutu baginya. Yang tu loh. Tuhan kita satu ya. Hak dia kata tu aja kita pakai. Hak dia kata dalam Quran tu kita pakai. Kita tak akan pakai hak lain. Pasal apa? Pasal kita tak akan sekutukan Allah dengan benda lain. Satu. Dan Allah Subhanahu wa taala tak ada bandingan. Tak boleh duk banding. Tak boleh duk banding. Tuhan ni nak banding dengan apa? Tuhan punya kuasa ni macam Presiden Amerika. Oh no, itu bukan bandingan dia. Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingan dengan mana-mana makhluk dalam dunia ni. Dan percayakan segala nama Allah yang elok. Nama Allah ni apa dia tuan-tuan? Asmaul Husna yang dibuat tu. Itu di antara nama-nama Allah. Sebagian ulama kata bukan takat 99 ya. Ada ribu-ribu lagi nama Allah kata. Itu ceritanya. Whatever pun, semua tu membawa kepada makna yang baik. Dalam Quran ada. Tuan-tuan buka dalam surah Taha ayat 8. Tuhan sebut benda ni. Allahu la ilaha illahu. Okay. Lahul asma'ul husna. Tuhan sebut. Okay. Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Allah tak ada Tuhan lain melainkan dia. Lahul asma'ul husna. Bagi dia nama-nama yang elok-elok. Allah sendiri sebut dalam surah Taha ayat 8. Tuan-tuan buka ayat 110 surah Al-Isra. Kita duk baca di Masjid Matang Buluh lah ni. Ayat 110 surah Al-Isra. Tuhan kata apa? Qul id'ullaha wid'ur rahman. Ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Tuhan sebut. Maksud dia apa? Katakanlah wahai Muhammad, ud'ullah aw ud'ur rahman. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah ataupun Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pun nama Allah. Dia antara nama yang ada dalam Asma'ul Husna. Bila kita nak minta doa, seru, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Serulah nama Allah. Ataupun nama-nama dalam Asma'ul Husna. Falahul Asma'ul Husna. Tuhan kata, bagi Allah ada nama-nama yang baik-baik. Jamai pula dalam hadis, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Bagi kasam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Nabi sebut Allah ada tis'atan wa tis'ina isman. Ada 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Nabi kata siapa hafal masuk syurga. Itu apa ya lah? Daripada nasyid kan, sekolah-sekolah kan daripada buat nasyid. Nasyid Asma'ul Husna tu. Saya bagi surah tak sedap, tak boleh nak buat. Nak buat ini buat surah macam apa. Lagi baik tu sahabat. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, Allah mempunyai nama yang elok-elok. Hafal 99 tu, dakhalal jannah. Nabi kata, peluang untuk masuk syurga cerah. Kan? Nak boh juga kan selagu? Nas'aluka ya. Tak sedar. Kan? Ada dulu, zaman saya sekolah dulu ni, ada ustaz duk mengajar di masjid-masjid kawasan kita sini. Dia sebelum start kelas, dia Asma'ul Husna dulu. Nas'aluka ya man huwallah
Allazi la ilaha illa huwa. Habis ni satu masjid ni pejam mata melengok ni. Itu pun satu apa? Satu tarbiyah untuk hati. Itu hati kita. Kita dengar dia grooming hati kita dengan Asmaul Husna ni, dia groom hati kita. Kan? Kalau di sekolah dia buat lagu-lagu ni, budak-budak jenis nakal, jenis apa pun bila main lagu ni dia pun diam je. Dan bila selalu duk main nama-nama Allah ni, duk masuk sebagai zikir dalam hati dia, berubah dia. Tak banyak, sikit ada perubahan insya-Allah. Ini bentuk-bentuk tarbiyah. So, dia kata di sini yang dikatakan beriman kepada Allah tu, kita tahu kata Allah mempunyai nama yang elok-elok. Sifatnya yang maha tinggi. Dan dialah Tuhan yang hidup. Lagi maha mengetahui. Lagi maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu dia. Yang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, orang putih kata, the Almighty. Almighty ni maksudnya apa tuan-tuan? Almighty. Maksudnya maha berkuasa. Allah the Almighty. Allah Tuhan yang maha berkuasa. Adapun percaya malaikat itu ialah percaya ada mereka itu dengan sesungguhnya dan bukan kunun-kunun. Yang kata percaya dekat malaikat ni apa? Kita yakin dan percaya ada raqib dan atid duk tulis apa yang kita buat. Yakin sungguh. Kalau betul kita yakin, kita tak berani buat benda dosa, tuan-tuan. Kalau betul kita yakin, kata dia duk ada ni, dia tak pernah tinggal kita. Dia duk catat. Dan catatan ini akan buka balik dekat kita di akhirat, di hari akhirat esok. Yang kita baca di masjid ni, cerita tentang ayat daripada suratul Kahfi. Sampai manusia ni di hari akhirat esok, apabila catatan raqib dan atid ni dibuka, terkejut manusia ni. Dia kata ni, ma li hadzal kitab, ni kitab apa ni? Dia kata la yughadiru saqab, sampai tak ada tertinggal, besar kecil, semua tulis. Ni dia start daripada apa? Dia start daripada cerita percaya kepada catatan raqib dan atid. Esok dia buka balik, masa tu dia audit, masa tu habis, cempera habis kita pada masa tu. Hak kita tak ingat dah ada dalam tu. Bila dia baca balik, kita lagu duk buat kerot genin macam bukan kita buat. Lagu duk buat kerot genin. Pirah dia kata, hang nak buat drama apa? Hang buat benda ni. Malaikat bukan saja-saja pergi duk tambah. Melainkan hak dia tulis tu hak kita buat punya. Masa tu lagu duk buat kerot genin, lagu duk buat gigit jari, lagu dia. Betul ke saya buat ni? Pasal saya tak pernah teringat saya buat. Jangan tuan-tuan. Itu semua drama tu dah tak jalan di sana. Jadi cerita kata beriman kepada malaikat ni dia start di situ. Start daripada kita yakin adanya malaikat dan adanya kerja yang dibuat oleh tiap-tiap malaikat ni. Raqib Atid dia ada kerja dia. Malaikat maut ada dia punya kerja dia. Israfil ada kerja dia. Jibril ada kerja dia. Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik jaga neraka ada kerja dia. Semua ni hari ni tak nampak mata. Akhirat esok jumpa semua. Kan? Quran cerita Zabaniyah ni masuk dalam neraka esok. Hampa mai lah berapa ramai pun geng jahat hampa ni mai. Aku bagi Zabaniyah seorang aja. Zabaniyah settle hampa semua. Tuhan kata siap dah dalam Quran. Kita duk dengar nama Zabaniyah tapi kita tak pernah tahu rupa dia macam mana. Akhirat esok kita jumpa dia. Nauzubillah. Nauzubillah, bukan kata insya-Allah. Dia kata esok akhirat kita jumpa dia insya-Allah. Insya-Allah apa? Dia duk tunggu dalam neraka, kita tak mau jumpa dia. Nauzubillah, tak mau. Zabaniyah ni, malaikat Malik ni, hadu jaga neraka ni, tak mau jumpa. Kalau dia kirim salam ke orang nak berkenalan dengan kita, aku tak mau. Kirim salam ke orang lain, aku tak mau kenal dengan Zabaniyah ni. Dengan Malik ni, aku tak mau jumpa pun dengan dia. Pasal apa tuan-tuan? Jumpa dia, ini malapetaka punya cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan mereka itu, yakni yang kata malaikat ni semua ni, terpelihara daripada buat derhaka. Tuan-tuan. La ya'sunallaha ma amarahum dalam Quran kata. Yang kata malaikat Allah ni tidak akan sama sekali daripada derhaka Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh nak kautim, tak boleh. Atas dunia boleh kautim, boleh pergi jumpa buat lembik tengkok sembang apa nak kautim. Sana tak boleh, tak jalan, semua kautim ni tak jalan. Pasal apa? Dia pegang satu aja arahan. Allah Subhanahu wa taala. Allah punya arahan saja yang jalan dekat dia.
Baik. Tu yang kata kita beriman dengan malaikat ni, kena tahu sampai macam tu. Lagi suci mereka itu. Malaikat ni tuan-tuan suci mereka ni. Mereka tak makan, tak minum, tak berak, tak kencing, tak apa. Mereka ni bersih, suci. Tidak busuk, tidak hancing. Dan mereka itu pengutusan yang mulia. Mereka adalah utusan Allah yang mulia. Dan kita cerita dalam kuliah kita pasal LGBT dulu ni, yang mereka viral balik lah ni. Malaikat yang dihantar untuk terbalikkan bumi kaum Nabi Allah Lut alaihi salam kerana perbuatan liwat di kawasan Laut Mati tu. On the way mereka nak pergi tu, mereka singgah dekat Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka singgah dulu dekat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu zaman hidup, kawasan berlainan. Dalam tafsir cerita benda ni. Ini bukan hikayat awang sulung merah muda. Jadi betul kan ni? Ada ke malaikat sambil nak pergi sana singgah apa. Tuan-tuan, ini yang masalah kita ni. Kita Quran kita baca, kita tak faham makna. Tafsir kita tak pernah mengaji. Bila kita dengar cerita yang orang ambil daripada Quran ni, kita dengar, kita lagu nak buat senyum-senyum orang-orang lagu tu. Ini masalah kita. Kalau kita mengaji, bila ustaz sebut sikit ni, kita dah connect dah dengan kita mengaji. Oh, yang ni cerita tu okey. Dalam surah apa dulu cerita okey. Tak ingat surah pun tak apa, tapi kita dah tahu kata benda tu ada dalam Quran dan kita pernah dengar. Macam mana malaikat ni mai singgah dekat Nabi Ibrahim, bagi tahu dekat Nabi Ibrahim, kami on the way nak pergi ke tempat qaumun mujrimun. Kami nak pergi ke tempat orang yang berdosa. Siapa dia yang kata kaum mujrimun ni? Kaum yang berdosa siapa dia? Kaum Nabi Lut yang homoseksual ni. Kami on the way nak pergi sana. Tuhan hantar kami ada satu mission. Kami nak pergi pelingkup mereka semua. Singgah metani saat nak bagi tahu. Kemudian baru sampai. Bila sampai di sana, masuk jumpa Nabi Allah Lut alaihi salam. Jumpa dulu. Bagi tahu dulu, brief dulu Nabi Lut ni. Kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kami malaikat Allah yang dihantar mai untuk nak membinasakan kaum hang yang tak dengar cakap ni. Dalam masa yang sama ni, isteri Nabi Lut. Ni dalam tafsir cerita. Isteri Nabi Allah Lut alaihi salam menyelit keluar daripada rumah, pergi habang dekat kaum dia, hak kaki liwat ni, kaki homoseks ni. Pergi habang, dia kata ni, bukan anak abang ke abang mau pergi tengok sendiri. India, dia kata hak main rumah tu. Tuan-tuan, homoseksual ni penyakit, tuan-tuan. Penyakit. Orang yang tersangkut dengan benda ni, kita tak terfikir akal kita, benda ada dalam kepala dia tu. Teruk, tuan-tuan. Teruk. Itu sebab sekolah-sekolah asrama di mana-mana pun kena jaga benda ni. Kadang-kadang tempat membiak dia asrama. Tempat membiak ni. Kaum Nabi Lut ni ada. Sama ada anak kita, na'udzubillahi min zalik, yang pergi jadi pengamal ni, ataupun anak kita jadi mangsa kepada orang yang buat benda ni. Na'udzubillahi min zalik. Sekolah-sekolah yang ada asrama ni, warden especially kena duk remind benda ni. Kena remind benda ni. Selain daripada pergi masuk check, buat spot check dan sebagainya, remind benda ni. Tiap-tiap kali kena remind benda ni. Betapa kejinya perbuatan tu. Sekali dia pergi tersangkut dengan perbuatan ni, dia addict, tuan-tuan. Dia jadi addict. Dia jadi ketagih dengan benda tu. Dia jadi pengamal benda tu. Habis. Kena bagi tahu kat mereka betapa keji dan tak eloknya benda ni, dan betapa Allah murka kepada orang yang terlibat dengan benda ni, dan betapa kemusnahan yang Allah sudah tunjuk kepada orang yang buat benda ni. Cerita kat mereka ni bukan takat cerita Quran hadis saja, cerita ni yang arkeologis punya kajian ni cerita kat mereka supaya benda tu masuklah hati mereka, kita konkretkan benda tu dalam hati mereka supaya mereka ada jati diri agama, mereka tak mau benda ni. Dan esok bila mereka habis mengaji, mereka masuk universiti, mereka keluar, mereka kerja, mereka duduk di dalam masyarakat, mereka tak ada sekali dengan geng hadu belarak baru ni. Tak ada sekali. Kadang-kadang dia tak buat benda tu, tapi dia pergi support geng tu. Ada juga. Dia tak terlibat dengan benda tu, tapi tak macam mana dia pergi support benda tu. Atas nama apa? Human rights. Dia kata, why not? Apa salahnya mereka ni, mereka pilih jalan hidup macam tu. Janji kawan nak buat dengan kawan kena buat sama, satu kelab. Jalanlah, dia kata. Otak dia boleh pergi jadi macam tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini benda Allah murka.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, malaikat Allah ni apa dia? Mereka ini utusan Allah yang maha mulia, yang mulia daripada ni. Lagi berbakti dan setia mereka itu, dan mereka adalah penengah di antara Allah dan Rasul-Rasul Allah. Mereka ni middleman, kita kata, orang tengah. Allah nak buat turun wahyu bagi kat malaikat, malaikat abang dekat Nabi. Mereka ni duduk di tengah, penengah di antara Allah dan para Nabi. Ni malaikat ni. Kita bila kata kita beriman dengan malaikat, kena sampai tahap tu. Sampai kita kenal malaikat tu apa, kita tahu sifat-sifat dia apa, kita tahu bidang kerja, bidang tugas dia apa, dan kita bukan percaya benda ni main-main. Kita percaya sungguh, kata ini adalah jentera Allah yang ada di atas alam ini. Mereka ni jentera, sebahagian daripada jentera Allah dalam alam ini. Begitu. Baik, masalah dia kata percayakan kitab Allah dan pesuruh-pesuruh. Adapun percaya dengan kitab Allah itu, maka iaitu percaya akan segala kitab yang diturunkan dari sisi Allah kepada pesuruh-pesuruhnya. Kita percaya. Bukan Quran sahaja. Semua kitab yang Allah buat turun dekat Nabi Daud. Kitab apa? Kitab Zabur. Kitab yang Allah buat turun dekat Nabi Musa. Kitab apa? Kitab Taurah. Kepada beberapa Nabi, Allah turunkan suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga menerima suhuf pula lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab-kitab ni kita kena percaya. Dan sesungguhnya kitab itu benar. Kitab itu betul daripada Tuhan. Kita kena percaya. Bukan kita percaya Quran saja. Kita kena percaya kata Nabi Musa ada terima Taurah. Kita kena percaya kata Nabi Daud ada menerima Zabur. Kita kena percaya kata Nabi Isa alaihi salam ada terima Injil. Kita kena percaya macam tu. Bukan Quran saja. Quran lebih-lebih lagi yang tu turun dekat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketiadaan syak wasangka. Tak boleh syak tentang benda ni. Dan bahawasanya Quran itu tiada boleh dilencong ataupun diubah ataupun ditukar ganti. Yang didengar elok. Yang kata Quran ini tidak boleh kita ubah ikut kita. Tetapi kita kena ubah diri kita ikut Quran. Tak boleh ubah. Quran ni Allah buat turun tu dia sesuai sampai kiamat. So kita tak boleh nak kata apa yang Allah sebut dalam Quran tu tak sesuai zaman Allah. Tak boleh kata. Kerana Quran itu tidak boleh diubah, tidak boleh dipindah, tidak boleh dimodify. Semacam mana Allah buat turun, macam itulah kita kena pakai dia. Itu yang kata beriman dengan kitab Allah. Macam tu dia kata. Dan di dalam Quran itu juga ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang hukum terang dan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar. Ini dia ada satu pembincangan lain pula. Baik, dan adapun percayakan pesuruh-pesuruh Allah itu, maka iaitu percaya bahawa mereka itu pesuruh Tuhan kepada hamba-Nya. Kena percaya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi apa ni semua betul. Dan orang kepercayaan atas wahyunya. Mereka ni selected person. Allah pilih mereka untuk dijadikan Nabi. Mai kat kita. Dan mereka terpelihara daripada buat derhaka. Maksum. Mereka ada sifat ismah. Dia kata. Maksum tu sifat ismah. Sifat terpelihara daripada buat dosa. Kan? 2-3 hari ni lumayanlah cerita daripada condemn. Apa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau macam Nabi Muhammad ni menikah dengan Aisyah, buat dalam bentuk karikatur, satu orang tua bawa budak kecil. Budak kecil ni kata lepas aku nak lari pergi balik nak main dengan kawan-kawan aku. Nabi Muhammad kata main. Orang hina. Hina Nabi adalah hina agama kita. Menghina Nabi adalah menghina kita. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasib baik, alhamdulillah, kerajaan bertegas. Aduk kena dah seorang duk kena sampai buka satu talian khas untuk kita buat laporan. Kalau kita jumpa dalam Facebook ke dalam apa ke, mereka buat benda-benda macam ni, kita boleh terus laporkan ke talian khas itu dan mereka ni akan dibawa ke pengadilan dan ada kes yang didakwa sampai kena 10 tahun dan sebagainya, walaupun ada pihak-pihak minta supaya appeal balik benda-benda macam ni dengan alasan 10 tahun terlalu berat. Menghina Islam itu lebih berat daripada denda 10 tahun penjara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Jadi ada ketegasan tu, alhamdulillah. Kita tak mau benda ni orang buat lepas habis kita. Tak ada makna lagi dah kita duk habang kata Islam ni agama persekutuan, duk habang no, tak ada makna kalau sekiranya Islam dihina, tidak ada pembelaan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. So, yang kata Nabi ini, yang kata para Nabi ini, mereka ni maksum, mereka ni ada sifat ismah dan mereka itu adalah seafdal makhluk. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Isa tu nabi bagi agama kita. Kita tidak pernah condemn, kita tidak pernah kata macam-macam dekat Nabi Isa. No, bagi kita Nabi Isa adalah nabi dalam agama kita. Cuma kita hidup, kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diberitahu kata Isa belum mati. Dan kita dimaklumkan bahawa Isa akan turun balik untuk komplitkan kerja dia di atas muka bumi ini. Kerja dia apa last sekali? Dia akan turun untuk membunuh Dajjal, Al-Masih Dajjal. Itu yang kita diberitahu dalam agama kita dan kita percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan setengahnya afdal daripada setengah. Nabi-nabi ini pun dia ada kategori dia. Antara Nabi 25 ni, Rasul 25 ada yang ulul azmi. Antara yang ulul azmi ni pula ada yang lebih tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali paling istimewa ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuliah akan datang tentang kita akan tengok apa special umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dan kita sebagaimana tersebut dalam Quran firman Allah, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Dalam Quran Tuhan sebut pesuruh-pesuruh Allah itu telah dilebihkan setengahnya atas setengah yang lain. Allah sebut memang di antara nabi itu ada yang lebih tinggi kedudukan daripada yang lain. Baik, kemudian masalah orang yang mukmin itu tiada membezakan di antara pesuruh-pesuruh Allah. Yakni orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperbuat seperti perangai Yahudi dan Nasrani. Dia kata kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak jadi macam Yahudi dan Nasrani. Yahudi dia terima siapa? Nabi Musa. Dia terima tak Nabi Isa? Tak terima. Nabi Muhammad dia pangkah terus, dia tak mau. Orang-orang Nasrani dia terima siapa? Dia terima Nabi Isa. Dia terima tak Nabi Muhammad? Dia tak terima. Tapi orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa adalah nabi. Nabi Musa adalah nabi. Kita tidak tolak. Itu beza di antara kita dengan Yahudi dan Nasrani. Dia kata macam tu. Maka adalah Yahudi Nasrani itu percaya ia akan setengah rasul dan tak percaya dia akan setengah yang lain. Bersalahan dengan kita orang-orang mukmin. Semua pesuruh Allah itu kita percaya dan mereka itu adalah pesuruh Allah dan itulah Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan benda ni dalam Quran akan sifat orang yang mukmin dengan firman-Nya la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Maksudnya berkata orang-orang mukmin, tiada kami bezakan antara seorang dengan seorang yang lain daripada nabi-nabi. Kita bagi kita semua tu nabi yang disebut oleh Allah dalam Quran tu semuanya nabi. Bahkan kami percaya semuanya itu adalah pesuruh Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Isa alaihi salam itu pesuruh Allah. Musa alaihi salam itu pesuruh Allah dan tiada kami seperti Yahudi dan Nasrani yang kata Muhammad itu bukan pesuruh Allah. Kita tak macam mereka. Kita tahu Islam ni very gentleman, tuan-tuan. Kita orang Islam ni very gentleman. Tak ada masalah bagi kita. Kita bukan saja ada bercari pasal itu sebab kita marah. Kalau sekiranya ada orang Islam kerana sikit bayaran orang bagi kat kita, lepas itu kita nak pergi buat gila, nak pergi serang Tok Kong, nak pergi serang, itu bukan kerja orang Islam. Kita tidak disuruh mencerca agama dan sembahan mereka. No. Tak dibolehkan kita mencerca sembahan mereka. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kerana kita mencerca sembahan mereka, mereka akan cerca kita balik. Mereka akan cerca agama kita balik. Maka Islam tak benarkan benda tu dilakukan oleh orang Islam. Satu. Yang kedua, bila berlaku perang, Nabi SAW bila nak lepas pasukan tentera pergi perang, Nabi bagi satu amanat dekat mereka. Nabi pesan dekat mereka, jangan pergi duk attack, jangan pergi duk serang orang-orang, di antaranya perempuan, di antaranya kanak-kanak, di antaranya orang tua-tua, dan di antaranya orang yang berlindung di dalam rumah ibadat mereka.
Itu Nabi cakap sebelum lepas tentera api. Nabi cakap. Kalau mereka terlibat dalam perang, kita lawan. Bila mereka lari-lari, mereka pergi masuk dalam rumah ibadat mereka. Kita dilarang serang orang yang duduk di dalam rumah ibadat mereka. Dilarang benda ni. Sabit daripada hadis Nabi SAW. Demikian agama Islam. Dia show respect dalam hal-hal yang macam ni. Dengan kerana tu, orang boleh respect balik dekat kita. Entah hari ni, kita ada banyak media sosial duk pulang tunjuk berapa ramai orang yang dulunya cerca Nabi luar negara cerca Nabi masuk Islam. Tunjuk pula dua gambar ni, tunjuk gambar masa dia duk cerca Nabi dulu dengan gambar lah ni dia masuk Islam, dengan pi haji, buat haji, dengan pi umrah, buat umrah. Tuan-tuan tengok ayat muka, masya-Allah tuan-tuan, masya-Allah. Allah tunjuk dekat kita. Tak ada siapa pi buat apa kat dia pun. Sendiri dia fikir sendiri dia akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita orang Islam, kita tunjuk contoh dekat mereka. Dan akhirnya mereka kata Islam memang bagus. Tapi masalah kita ni, media kita tak boleh kontrol. Media ni tuan-tuan, dahsyat media ni, pengaruh media ni. Bukan kata dalam masyarakat kita ni, dalam dunia ni, pengaruh media ni, dia boleh corak otak kita bagi jadi ni, media ni, peranan dia. Tuan-tuan, WhatsApp hari ni, tuan-tuan keluar satu berita fitnah, hantar dalam grup-grup masjid terutamanya. Masjid ni pun subang juga dengan fitnah ni, subang tuan-tuan. Ada rancak ni dalam masjid lah. Hak forward pun Tok Imam. Itu cantik. Sudahlah Tok Imam. Ustaz pula. Allahu Akbar. Jadi kita ada dalam WhatsApp group tu, tengok ustaz hantar. Ustaz ni pula Tok Imam. Takkan Tok Imam bohong, kita kata. Nampak tak? Kita takkan Tok Imam bohong. Padahal Tok Imam ni dia tak cek. Dia duk baca khutbah. Ittaqullah ya ibadallah. Apa semua. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. In ja'akum fasiqum binaba'in. Fatabayyanu. Ni duk baca atas ni. Mengetak-getak tungkat ni. Kalau mai kepada hampa satu orang fasik, bawa satu berita, fatabayyanu, maka hendaklah hampa cek, pastikan benar Allah. Dia turun mai, dia send benda. Ya Allah, akbar. Makmum ni dapat pula. Dia kata, ustaz tu imam hantar ni. Dia pula forward ke orang lain. Tuan-tuan, berapa banyak dosa dia duk karo ambil kat dia. Akhirnya, media sosial ni, WhatsApp ni, dia boleh membentuk satu dalam kepala orang ni. Yang saya sebut dulu apa ni? Cyberbully. Alam cyber ni dia boleh bully orang. Orang tak bersalah, tapi alam cyber ni boleh membentuk satu persepsi dalam orang ni. Orang kata dia salah. Wah, dia tak salah, tetapi peranan media sosial ni, dia bentuk persepsi orang ni, hak duk dapat ni, duk baca ni. Dia kata aku kalau sekali tak apa, aku ada 10 grup duk hantar main ni. Aku pun naik pening kata. Nampak tak? Padahal 10 grup tu punca Tok Imam tadi lah. Dia seorang aja tapi pi dalam 10 grup. Kan? Akhirnya jadi benda-benda macam ni. Saya pesan kat diri saya, kepada kawan-kawan semua, hati-hati benda ni. Saya orang duk tolak main pun macam-macam, saya tak rajin forward ke orang. Kita pun tak tahu. Betul tak betul kita tak tahu. Yang duk galak forward ke orang ni buat apa. Kita pun tak tahu. Kita punya dosa pun berlambak-lambak punya duk ada. Lagi nak pergi cari benda macam ni, nak pergi galah di bau kita ni, dosa-dosa ni. Dosa tuan-tuan, kita akan muflis di hari akhirat esok. Muflis kita di hari akhirat esok. Kerana fitnah yang kita duk jalin ni, kita muflis. Amal puasa, amal semayang, amal zakat, amal haji, amal umrah kita buat ni, Tuhan ambil, dia pergi bagi dekat orang yang menjadi mangsa fitnah kita. Dia ambil bagi. Dah habis liau tuan-tuan. Liau, dah tak ada apa dah. Dia ambil habis dah bagi dekat kawan yang kita fitnah ni. Lagi ada lagi hutang kita dekat dia. Hadis ni, cerita hadis. Dia kata apa? Dosa kawan tu pula dia ambil, dia tumpuk atas kepala kita pula. Balik kita di hari akhirat esok, muflis. Tak ada apa. Tarik poket semua keluar, sapu tangan pun tak ada, jangan kata duit. Tarik keluar poket kosong aja. Tak ada apa. Pasal apa? Kerana kegairahan kita terlibat di dalam kerja-kerja dosa ni. Jaga baik-baik. Khutbah ni berapa kali duk habaq ni. Duk habaq fitnah media sosial, duk recycle khutbah yang sama pun berapa kali. Duk dengar ni, bukan kata lena, tak lena, duk dengar. Forward lagi.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya mau ingat satu je. Hari ni kita forward, kita gelak kat kawan yang kena. Tuan-tuan, satu hari dia akan mai kat kita. Tak pasal fitnah tu mai kat kita. Masa tu kita tahulah macam mana sakitnya orang yang kena fitnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, orang yang beriman ni, Tuhan kata, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Dan berkata orang-orang mukmin itu, kami tak bezakan antara nabi-nabi ini semua. Bahkan kami percaya semua itu pesuruh Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, Isa, Musa, semua itu pesuruh Allah. Kami tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka membezakan di antara nabi-nabi Allah. Nah, wallahu alam. Lepas ni insya-Allah kita sambung. Orang mukmin berdoa kepada Tuhannya. Tajuk yang akan datang ni kita akan tengok yang kata orang mukmin ni dengan doa tak boleh bercerai. Kita dengan doa ni tak boleh. Selama-lama kita sampai kita mati, kita ada benda yang kita berhajat dengan Tuhan. Selama-lama. Kita ada duit, kita tak ada kesihatan. Kita ada duit, kita ada kesihatan, kita tak ada kebahagiaan. Ada benda yang kita nak kena cari Allah, nak kena minta tolong dengan Allah. So, kita sebagai orang yang beriman ni, dengan doa ni, tak boleh nak bercerai tanggai. Lepas ni tuan-tuan, dia akan mai pula dekat kita cerita tentang nama kata manusia ni tak boleh lari daripada salah silap ataupun tergelincang. Kok mana pun. Kita ayah dalam sebuah rumah. Ada kita punya mistake, ada. Anak kita realize, ayah silap ni. Tapi sebab dia anak, dia tak cakap terang kat kita. Tapi kita sendiri nak tidur malam, duk muhasabah balik, cek balik, alah, kita sudah silap. Lagi banyak kita bercakap, lagi banyak silap. Kan? Saya tengok kuliah Dr. Hafiz kita baru lepas ni di masjid ni. Dia pun sebut juga last kuliah dia tu sebut. Dia kata ada orang hari ni mai kuliah ni, dia mai bukan dia nak dengar kuliah, tapi dia nak cari kesalahan orang yang cakap. Dr. Hafiz sabak kuliah dia baru lepas ni. Dia kata. Lepas tu dia kata pula, dia dengar ustaz ni saya buat salah. Yes, dia kata. Dia buat. Tuan-tuan balik tengok balik lagi. Yes, dia kata. Dia dapat lah. Pasal apa? Dia mai, dia nak cari salah kawan yang bercakap ni. Dapat, yes. Lepas tu mulalah, dia pun buatlah pelurusan lah, apalah ni, tegur. Dia ni salah ni, menunjuk kata dia lebih halim pada kawan mengajar. Tuan-tuan, jadi trend lah ni benda ni. Jadi trend lah ni. Kesian tuan-tuan. Benda ni penyakit berlaku di kalangan sama-sama orang agama. Sama-sama orang agama. Dia ni cari dia ni punya salah, dia ni cari dia ni punya salah. Dengan menggunakan pula media yang ada hari ini, didedahkan benda ni secara publik dengan niat nak jatuhkan kawannya dia. Dia kena ingat satu hari dia pun akan buat silap. Orang buat balik kat dia, dia boleh tahu macam mana nak tidur, tak boleh nak lena. Nah tuan-tuan, jujur dalam bab ni jujur. Ulama-ulama dulu tak ada macam ni. Semua benda ni private. Dijumpa, cakap betul-betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Nabi kata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Nabi kata setiap manusia ni ada silap. Mesti ada. Cuma kesilapan banyak atau sikit, besar atau kecil. Silap mesti ada. Dan sebaik-baik orang yang buat silap itu ialah dia bertaubat. Dia realize Allah silap lah tu ni. Dia buat correction balik. Buat correction tidak bermakna kita menjatuhkan maruah kita. Dah. Kita orang yang baik sebenarnya. Kita sanggup akui kesilapan kita. Nah, kita bapa di rumah pun ego ada. Sebagai bapa ego ada. Sekali kita sudah tersilap macam mana kan? Panggil anak, duduk orang dengan dia. Kata ni, baru ni ayah silap. Tabang kat dia. Dia boleh jatuh air mata tuan-tuan. Dia boleh. Ayah pergi mengaku kata ayah silap kat dia. Ayah minta maaf itu ayah silap. Dia dengar, dia ketak dada tuan-tuan. Dia berat dada ni air mata baru jatuh. Dia hormat kat kita tak? Dia hormat kat kita. Berbanding dengan kita mempertahankan ego kita. Wahai kita salah. Dia jadi tidak ada hormat dekat kita. Dia jadi lost respect dekat kita. Tajuk akan datang, dia akan pergi detail tentang benda ni. Kemudian dia akan mai pula yang hak kita sebut dalam gazet kita hari itu tak ada nak baca lagi. Apa dia? Cerita tentang
Adakah lupa ataupun cuai itu dianggap sebagai dosa? Lupa. Kemudian kita dah cerita dulu, lupa ni pun macam-macam. Itu dia akan main esok ni. Lupa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, memang lupa sungguh. Tapi tengok kan lupa apa? Kata, saya lupa sungguh sembahyang zuhur. Ni kita pun betul tempat duduk macam mana sembahyang zuhur lupa pula. Tak boleh lah. Lupa dia ada, bukan sembahyang zuhur lah yang nak lupa tu. Kan? Apakah pukul borong yang lupa? Tak boleh. Dia ada benda lupa yang dimaafkan. Ada yang lupa ni tak boleh maafnya. Okay? Dia akan main cerita lupa sungguh-sungguh, kemudian buat-buat lupa, kemudian take for granted. Sampai akhirnya terlupa. Take for granted. Ambil mudah. Tengok pukul 3, Zuhur tak sembahyang lagi. Zuhur tak sembahyang lagi. Sagi pukul 4 lebih dah nak masuk asar. Take for granted. Tak apa, sagi 3.30 lagi. Dah main 3.30, tak sembahyang lagi. Tengok tu. Tanya pula, asar pukul apa? Tak asar 4.40. Apa, sagi 4 suku ya sembahyang. Take for granted. Tentu orang bang. Dia kata bang apa tu? Bang apa? Bang asar. Bang asar. Allah, dia kata. Bini kata awak bang. Tak sembahyang zuhur lagi. Dia tak sembahyang zuhur tu pasal take for granted. Kita tak sembahyang, kita rasa ada unfinished business. Ada satu benda tak settle dalam diri kita, lagi tak sembahyang. Kita duduk dalam meeting penting di tempat kerja kita pun, masuk waktu kita dah rimah dah. Dia ni pula lagu duduk panjang, duduk sembang. Tengok dah main pukul 2, tak rimah. Benda ni utang kita dengan Allah. Selagi tak sembahyang, lagi duduk terutang ni. Pi Allahu Akbar, settle 4 rakaat, lega. Mai duduk balik, sambunglah nak meeting apa pun. Berbanding dengan Syekh tadi, take for granted. Sehingga akhirnya terlepas waktu sembahyang. Dia akan bincang ni, jenis-jenis macam ni, adakah itu dia anggap sebagai salah ataupun dia mendapat kemaafan. Kemudian, dia akan mai cerita kepada kita tentang syariat. Syariat yang Allah bagi kat kita dengan syariat yang Allah bawa mai dekat Bani Israel. Saya dah gezek dah sikit bulan lepas. Contoh, kita buat satu contoh. Bani Israel dulu, kalau pakaian terkena najis, masuk pancung, buang ayam, mercik mai kena baju. Cara membersihkan najis yang terkena di pakaian ni ialah dengan mengguntingkan pakaian. Itu syariat kepada Bani Israel. Termocik kena ni, tak boleh basuh, tak boleh. Syariat dia kalau basuh tak cuci. Dia kena potong buang bahagian yang kena najis tu. Berat tak syariat dia pun? Berat tuan-tuan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena najis macam mana? Basuh ya. Basuh settle. Lagi keringanan lagi Tuhan bagi. Keringanan lagi apa dia? Kapet. Kapet ni duk kena tik cicak, duk jatuh atas kapet ni. Adakah kena nak usung kapet keluar pergi basuh? Tak payah. Dia masuk pada kategori najis itu sebagai umum balwa, dia kata. Sebagai satu benda yang bala yang umum, yang tak payah nak buat apa. Maka diberi keringanan ataupun kelonggaran. Boleh pergi kutip-kutip buang saja. Tanpa perlu basuh kapet ni. Kena kapet menjadi sekepin pada ni. Dengan duk tarik dia keluar dengan gam kayu. Duk dah kat bawah duduk periak-periak. Dia kata, Tok Siak dia buat apa tu? Dia nak kena pergi basuh ni, cicak ni. Pergi. Kan? Itu syariat yang Allah buat mai dekat kita umat Nabi Muhammad ni. Allahu Akbar. Berapa punya ringan Allah bagi kat kita. Pasal apa? Pasal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sayang dia, Allah bagi keringanan dekat kita. Dia nak mai pula ni, akan datang ni mai cerita istimewa umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan. Apa istimewa dia? Allah bagi kita umur pendek. Umur pendek istimewa. Lagi panjang kita hidup, lagi banyak dosa kita nanti buat. Allah bagi umur umat Nabi Muhammad ni, dia kata apa? Bainas sittin was sab'in. 60-70. Average Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad ni bainas sittin was sab'in, antara 60-70. Dia duduk mai 55, dia mulalah lutut tangkap sikit. Sagi dia main pinggang tak apa nak elok sikit. Sagi tangan lagu duduk mai sakit, pusing sikit dia jadi nak sakit. Kan? Pergi jumpa doktor ortopedik, pergi duk tanya, ada doktor saya ni duk sakit. Dia tanya sakit belah mana ustaz? Kata ni lah belah area siku ni. Ayalah, dia kata belah mana? Dia tanya. Dia pun ni cakap banyak. Dia kata doktor ortopedik ni. Kita kata maksudnya apa? Dah belah dalam ke belah luar? Belah dalam, belah luar macam mana? Dalam isi kah? Bukan. Dia kata okey. Now ustaz, dia pun ni pun. Yang kata doktor pakar ni. Dia kata okey ustaz, tak tapak tangan atas meja. Dia tak
Okey. Belah luar ni ke belah dalam ni? Oh, okey. Kita ingat dalam luar dalam isi ke di luar kulit. No. Tak dapat tangan atas meja, okey. Sakit belah luar, maksudnya belah siku ni ke ataupun belah dalam, belah pelipat ni? Oh, kita kata belah ni, belah siku ni. Oh, yang tu dia kata tennis elbow nama dia. Oh, nama sedap tapi sakit. Dia kata kalau sakit belah ni, dia kata tennis elbow, dia panggil. Tennis elbow. Habis saya kata kalau belah dalam golf elbow, dia panggil. Sedap juga, dia kata. Tapi sakit tu yang tak sedap. Tennis elbow, golfer elbow ke apa benda tu. Nama sedap-sedap. Umur baru 50 lebih. Kan? Kata doktor, satu lagi. Saya ni lah ni, dia jadi macam mana tu? Dia jadi tumit. Dekat tumit kaki, belah kiri ni. Oh, sakit. Bangkit pagi nak sembahyang. Pijak ni, oh sakit. Belah tumit. Kan? Bila saya kata dunia, ramai dia ambuk tu. Pasal pakat kena belah darah. Kan? Ni, tumit ni. Pijak sakit. Jalan berjengkek nak masuk pancok ni. Berjengkek masuk. Dah masuk, dah apa, ambil semayang apa semua, gosok gigi apa semua dah. Keluar lama dia hilang dulu. Izzat duduk lama ni macam ni, duduk buat lajak 9.45 tak habis lagi, dia duduk main lah. Dia duduk main. Sakit duduk main balik. Lagi bangkit, lagi nak mayang isya, berjengkek. Kita tanya dia tu, dia kata, Ustaz berapa umur dah ni? Saya kata tak sampai 60 lagi lah. Normal lah tu. Dia kata dia main 50 lebih, dia main lah ni. Oh, kata apa nama sakit apa tu ni? Tulang apa? Yang ni dia panggil placenta pula. Sedap nama. Dia macam lagu nak wati pelantah, placenta. Tuan-tuan, 50 lebih. Pasal apa? Pasal Nabi kata umur umat dia baina sitin wa sab'in. Dia main 50 lebih, dia main signal. Dia main yang ni. Tu belum gout, belum apa lagi, yang tu kritikal lah. Dia main 60 lebih lagi ya. Macam-macam lah. Macam-macam. Tak ramai yang melepasi 70 dalam keadaan sehat, tak ramai. Apatah lagi melepasi 90. Lagi tak ramai. Kan? Tu dia abang tu kan. Jadi dia macam ni punya Tuhan dia. Baik. Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad ni, dia bagi umur pendek ni, maksud dia apa? Kebaikan. Kebaikan apa? Dosa kita tak banyak. Lagi panjang umur, lagi banyak kita nanti buat dosa. Satu. Yang kedua, Allah bagi peluang ganda pahala dekat umat Nabi Muhammad ni cukup banyak. Peluang ganda pahala ni, ada kawan-kawan duk hantar mai. Ada WhatsApp dia hantar mai cerita keistimewaan Allah bagi kepada kita ni. Allah bagi umur kita pendek, tapi Allah bagi dekat kita anugerah Lailatul Qadar misalnya. Kan tuan-tuan pun dapat yang tu. It's very good. Yang tu kita akan bincang bulan depan. Dia akan mai kat kita tu. Lailatul Qadar ni khairun min alfi syahrin. Satu malam dapat, kata. Sama macam kita beribadat 1000 malam. Ada tak macam ni punya istimewa kepada umat-umat dulu? Ini hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Puasa 6 Syawal. Ramadan komplit, Syawal ambil lagi 6 hari. Equivalent kepada puasa 1 tahun. Umat lain dapat tak yang ni? Umat Nabi Muhammad saja dapat. Yang ni dia nak beritahu kita. Baca suratul Ikhlas, dia kata. Sekali baca sama dengan 1/3 Quran. 3 kali macam khatam satu Quran. Dia tahu Ustaz saya sehari 10 kali ada khatam dia. Rupanya kecoh. Pahala tu betul dah, tapi hang kecoh. Kan? Solat di Masjidil Haram, pahala berapa? 100,000 pahala. Berbanding dengan semayang di Masjid Abdullah Fahim. Semayang di Masjidil Haram 100,000 pahala. Semayang Masjid Nabawi 1,000 pahala. Ada tak dapat dekat umat lain? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain lagi. Kita tengok dalam kuliah akan datang insya-Allah panjang umur kita sampai kuliah last bulan depan kuliah last, lepas itu Ramadan. Kita akan tengok betapa istimewanya Allah takdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita marah sangat apabila ada orang nak menghina-hina Nabi kita. Kita marah kerana dia manusia istimewa dan kita menumpang keistimewaan dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.